Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada malam ini. InsyaAllah sedikit sebanyak perkongsian pada malam ini kita membincangkan berkenaan dengan waris saka. Ataupun maknanya kalau seseorang itu membelah jin, maka sakanya tu jatuh kepada siapa. Kalau orang tu ada bela harta, maka pusakanya jatuh kepada siapa? Dia ada pembahagian faraid. Tetapi kalau jin, dia tak ada faraid. Dia pergi kepada orang-orang tertentu yang kita akan bincangkan nanti. Jadi, terima kasih. Jangan lupa share kepada kawan-kawan kita. Mudah-mudahan insya-Allah memberi manfaat perkongsian kita. Dan saya ingat dah 2 minggu dah tak ada live. Tak berkesempatan, berkebetulan beberapa hal yang menghalang. Jadi dah 2 minggu ke 3 minggu. Saya ingat 2 minggu kita tak ada live. Asalnya nak buat dah tunda. Lepas tu minggu lepas pun cuti raya tunda lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita boleh terus istiqamah. Baik. Daripada Nur Hashimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan-tuan yang menonton ni boleh komen . Komen tuan-tuan amat bermakna walaupun sekadar memberi salam. Walaupun sekadar menunjukkan nama. Ianya adalah tempat kita, ianya adalah orang kata jalan kita bersilaturahim. Daripada Puan Syarifah Nur Faiza, Assalamualaikum Ustaz dari Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Puan Mariati Muhammad, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Semoga kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah saya, tuan-tuan semua yang mendengar, yang menonton pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, berikan keberkatan, berikan kesihatan yang baik, permudahkan segala urusan, tunaikan segala hajat dan seumpamanya. Begitu juga dengan mereka-mereka yang Allah uji dengan masalah. Sama ada masalah itu berbentuk yang relate dengan kita punya maknanya usaha ikhtiar syifa, relate dengan masalah gangguan, masalah sihir, saka, santau dan seumpamanya. Ataupun masalah-masalah yang lain. Penyakit itu mungkin penyakit fizikal, penyakit itu tak tahu apa sahaja jenis penyakit, ataupun penyakit itu berbentuk masalah seperti setengah orang masalah dalam rumah tangga. Bukan sebab jin, tapi sebab fitnah yang melanda terlalu banyak. Ada pun setengah orang pula masalah dengan ekonomi, sehingga memberontak, sehingga tidak tenang dalam hidupnya dan seumpamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saya peringatkan di akhir zaman ini, dia berada di tengah-tengah dunia yang banyak fitnah di hujung jari kita. Kiri kanan penuh dengan fitnah, kiri kanan penuh dengan fitnah, sana gaduh, sini gaduh, sana kecam, sini kecam. Mengelakkan diri daripada yang demikian adalah lebih baik. Menjauhkan diri daripada yang demikian adalah lebih baik. Dan dalam setiap apa saja ujian yang datang kepada kita, maka letaklah Allah itu besar di hati. Bila Allah tu paling besar dalam hati, bila Allah tu paling besar dalam hidup, maka segala masalah yang lain tu menjadi kecil. Tapi kadang-kadang kita ini, Allah tu tak berapa besar. Allah tu tak berapa nampak. Kenapa tak berapa nampak?
Sebab buat kerja pun tak baca bismillah. Ada orang daripada pagi-pagi sampai malam dia tidur tak baca bismillah. Melainkan dalam semayang. Atau makan kalau dia ingat. Sedangkan kita ni tuan-tuan buka pintu kata bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita start kereta gerak bismillahirrahmanirrahim. Masuk office, duduk atas meja buka komputer bismillahirrahmanirrahim. Mulakan kerja. Masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Maknanya banyak kita baca dengan nama Allah, kita mentajdidkan atau mengulangi nama Allah itu di hati kita, di bibir kita, supaya kita sentiasa ingat bahawa Allah lah yang paling besar dalam kehidupan kita. Bila ada sesuatu yang besar dalam hidup, benda lain jadi kecil. Bila ada sesuatu yang kecil, dan benda kecil itu dah membesar dalam hidup, maka benda yang besar tu pula jadi kecil. Kejahilan, walaupun kecil, tapi sebab membesar, terlalu jahil, maka iman itu menjadi nipis. Baik. Daripada Puan Zainab Rahmat, wakil distributor kita di Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak nampak Puan Zainab di live. Ke saya tak perasan. Tonton, kalau yang menonton ni komen-komen lah sepatah dua. Kita baca nama pun tak apa dah. Bersilaturahim. Kenal mengenali. Tonton, ada dalam satu riwayat, dalam satu kisah perjalanan menuju mahsyar, disebut tentang kisah sahabat yang baik dunia akhirat. Kita biasa dengar pepatah orang kata orang yang baik berkawan baik di dunia, maka berkawan dia di akhirat nanti. Orang yang berkawan jahat di dunia, maka berkawan juga di akhirat nanti. Tapi berkawan dia macam mana? Dia saling salah menyalahkan. Datang bila Allah panggil seorang yang banyak amalan baik, maka dia kata, ya Allah, aku ni je baik saja. Tapi orang ni lah banyak ajar aku. Orang ni lah banyak didik aku. Orang ni lah banyak nasihat aku. Maka Allah kata, panggil kawanmu tu siapa? Maka bila dipanggil, oh sekian-sekian, maka masuklah kamu kedua-dua dalam syurga. Ada pula orang jahat, bila Allah nak masukkan dalam neraka, dia kata, aku bukan orang jahat ni kerana bukan aku jahat. Tapi kerana kawan aku ni lah duk suruh aku buat begini, duk ajar aku benda tak baik dan sebagainya. Maka bila dipanggil, saling menyalahkan. Maka dua-dua masuk dalam neraka. Ada satu kisah kita mungkin biasa dengar tentang perjalanan disebut sebagai Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini golongan yang berada di tengah-tengah. Al-A'raf adalah benteng. Tengah-tengah di antara syurga dengan neraka. Kenapa dia jadi gitu? Kerana amalan dia sama banyak. Maknanya amalan baik dengan amalan buruk ni sama banyak. Duk kira malaikat kira-kira sama banyak. Maka duduklah di tengah-tengah. Maka di situlah dia, orang yang Ashabul A'raf ini, dia akan cari siapa? Dia akan cari siapa kawan baik yang boleh tolong nak bagi dia pahala. Maka dia pun cari kawan-kawan. Maka adalah kawan-kawan yang pernah dia kenal kat dunia ni baik dengan dia. Mungkin pernah terhutang budi dan sebagainya. Maka dia berikan satu pahala. Bila dia dapat lebih pahala dia mengimbangi daripada dosa, maka masuklah dia ke dalam syurga. Ini satu golongan yang disebut sebagai Ashabul A'raf. Dan banyak lagi cerita-cerita lain yang orang kata mengajar kepada kita supaya memilih sahabat-sahabat yang baik, berkenalan dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan orang-orang yang baik, bersilaturahim dengan orang-orang yang baik, supaya kita bertemu di dunia, kita bertemu juga di akhirat nanti. Baik, insya-Allah. Daripada Puan Yafisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada Abe Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi. Abe mana ya? Abe Tumpak ke Abe mana ni? Kok kenal ya? Hasna, Puan Hasna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Hasna kita di pusat rawatan. Kalau tuan-tuan nak merawat, boleh je. PM dia pun boleh. Ada nombor pun ada. Okay, baik. Daripada Puan Syahrum Syari. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sentiasa dalam perlindungan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lupa saya malam ni kita sepatutnya kita baca amalan kendiri ya. Kita baca amalan kendiri. Mana amalan kendiri ni? Kita ambil amalan kendiri dua. Cuma saya tak sempat lagi, ya Allah minta maaf banyak, tak sempat lagi nak buat dalam bentuk slide untuk tuan-tuan mudah nampak dan mudah baca. Jadi tak apalah, saya tayang secara orang kata tak berapa cantik ni, tapi saya tak tahu nampak ke tak. Nampak ke? Cuba tuan-tuan komen. Nampak ke tu? Yang display tu.
Nampak saya harap nampak. Nampak ke? Kalau nampak cuba cerita nampak. Kalau tak nampak, tak nampak. Kalau kabur, kabur. Mudah-mudahan memberi manfaat insya-Allah. Dalam buku Yasin dan Amalan Kendiri Darussalam, tuan-tuan type di Shopee pun ada. Buku Yasin, Amalan Kendiri. Yang ni RM5, yang besar sikit RM8. Kalau tak biasa baca, baru nak kenal, ambil RM8. Kalau dah biasa baca, dah biasa ingat, tak apa, buat hafalan, mengulang, ambil yang RM5. Kurang jelas puan. Tak apalah, insya-Allah nanti saya cuba nanti minta staff cropkan biar jadi cantik-cantik sikit dalam bentuk poster ataupun wallpaper. Nanti akan datang kita share dengan lebih baik. Jadi tuan-tuan boleh beli kat Shopee pun boleh beli, kat pusat rawatan pun boleh beli, PM dengan WhatsApp kita pun boleh beli. Kita post setiap hari insya-Allah. Buku-buku ini amalan yang dikumpulkan oleh amalan-amalan yang dibuat oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, diijazahkan kepada anak murid beliau almarhum, dan amalan ini adalah amalan bagi perawat dan diberikan ijazah ammah secara umum untuk beramal bagi siapa sahaja yang berhajat atau memerlukan, terutama mereka yang ada masalah-masalah berkaitan dengan sakit dan juga gangguan. Daripada Fania Ulfah tak berapa nampak, Ustaz Hakim minta maaf, nanti akan datang kita share cuba yang lebih jelas insya-Allah. Mana tim saya, nanti saya remindkan nak suruh buat poster ayat amalan bagi jelas sikit. Nak beli boleh beli di Shopee. Baik je Shopee tu ada. InsyaAllah. Ataupun ada tak tim saya shop? Okey, ni ada satu komen tu boleh tengok. Ada sekat satu komen tu daripada saya punya tim share tu untuk dapatkan produk boleh ada Shopee, dia bagi link Shopee tu. Itu boleh kalau nak dapatkan buku Yasin. Yasin, produk bidara dan sebagainya ada. Baik. Jadi kita baca, dalam ni ada amalan kendiri 1, ada kendiri 2, ada kendiri 3. Kendiri 1 untuk umum, kendiri 2 untuk amalan penyakit-penyakit fizikal, kendiri 3 untuk lebih kepada gangguan. Jadi tak apa kita baca yang 2 malam ni, sebelum ni beberapa kali kita dah baca yang 1. Jadi kita baca yang 2. Mudah-mudahan Allah sembuhkan segala sakit fizikal yang kita ada, apa saja penyakit yang terkumpul, yang nampak maupun tak nampak, yang telah diuji ataupun sesuatu yang mungkin datang cuba menguji. Mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai pendinding insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسمك اللهم يا دائم يا حي يا قيوم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. بسم الله تربط أرضنا بريقة بعدنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. Tuan-tuan boleh kuat-kuatkan pasang tu. Biar ahli keluarga kita dengar, biar dengar ke anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi doa dan kesembuhan pada semua. Ya Mumit, Ya Mumit, Ya Mumit. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو بكل شيء عليم. بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو بسم الله الخلاق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو الفتاح العليم. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير. بسم الله الذي ليس كمثله شيء وهو العليم القدير. بسم الله العزيز الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو العزيز الكريم. بسم الله الغفور الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو الغفور الرحيم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini bismillah Nabi Khidir ya. Ada beberapa kelebihan. Kemudian doa sakit kepala boleh selalu aman. Bismillah khairil asma'. Bismillah rabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi biyadihi shifa'. Bismillahilladzi ismuhu barakatuh wa shifa'. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi summun wala da'. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل نجارا من شر خلقك كلهم أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. إلهي علمك كاف عن المقال اكفني بحق الفاتحة مقالا وكرمك كاف عن السؤال أكرمني بحق الفاتحة سؤالا وحصل ما في ضميري وهو شفاء لهذا المريض شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما. Kita baca doa kesembuhan ni, zikir ataupun nasyid lah sama-sama. اللهم رب الناس أذهب البأساء اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا لا شفاء إلا لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. Wahai Allah Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan yang sejati melainkan
kesembuhan yang datang darimu, iaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan penyakit lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesihatan yang baik dan kesembuhan dari segenap sakit dan penyakit. Baik, kita ambil sedikit pada malam ini berkenaan dengan pewaris saka. Ada soalan-soalan yang ditanyakan? Kejap lagi kita jawab, insya-Allah. Abai Kelantan, jin saka ini kalau kita tak ikut apa yang disuruh olehnya, adakah dia akan balas dendam kepada anak cucu kita semula? Wallahu a'lam bahawa wallahu a'lam bahawa sama pula. Persoalan ini tidak ada jawapan yang persoalan ini mudahnya subjektif. Saya nak kata, adakah dia tu akan balas dendam? Kita pun tak tahu. Sebab tidak mutlak. Macam kita suruh orang buat sesuatu. Orang suruh kita buat sesuatu. Kita tak ikut. Adakah dia marah kat kita? Dia pukul kita, balas dendam kita? Ada orang dia marah. Ada orang dia tak marah. Gitu ya. Secara umumnya. Tetapi secara lazimnya, kalau tak ikut, maka itulah datangnya sakit. Sebab apa? Sebab saka itu perjanjian daripada nenek moyang yang pernah membela sesuatu, maka jin itu telah pun sebati dalam hidupnya, sama ada dia sedar ataupun tidak sedar. Maka ketika nenek moyang ataupun orang yang membela ini telah pun meninggal, maka dia mencarilah penerus atau pewaris siapa yang ingin menjaganya. Pergi ke orang ni tak nak, pergi ke orang ni tak nak, pergi ke orang ni tak nak, maka dia pun kacau. Lalu sakitlah orang tu ataupun waris itu tadi. Itu mungkin menjawab pertanyaan yang ditanya oleh Abai Kelantan tadi. Ya, ini lazim. Tetapi umumnya tidak mutlak bahawa dia ganggu ataupun dia tak ganggu. Sebab dia makhluk hidup. Kita nak kata adakah dia memang ganggu? Kita tak boleh nak kata begitu. Sebab dia, maknanya dia. Wallahu a'lam. Tetapi lazimnya diganggu. Sebab ada perjanjian. Baik. Daripada Tok Abahku, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Hanif Zaidin, Assalamualaikum Ustaz. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus merawat dalam pemeliharaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Daripada Syahrum Syahri. Dan saya terima kasih banyak-banyak Tuan Syahrum. Suara korang jelas. Rasa dah jelas kot. Korang jelas lagi ke? Jelas kot tadi kot. Daripada Muhammad Azam, Assalamualaikum Tuan Ustaz. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Daripada Nazura Ghazali, dah sampai produk. Alhamdulillah. Daripada Syarifah Nu'ani yang tadi baik, kemudian ada soalan-soalan yang itu kita jawab kejap lagi kita jawab kejap lagi insya-Allah. Baik. Jadi sebagian mana saya sebutkan tadi, mana kita ambil definisi sikit. Maknanya saka ni asalnya orang tu dia bela jin. Sama ada kerana amalan kebatinan. Amalan dia nak jadi kebal, amalan dia nak jadi segak tampan bergaya, amalan dia nak suruh cantik di mata orang. Amalan dia nak suruh orang dengar cakap dia. Amalan tetok takluk. Amalan perbomohan. Amalan menguruk perbidanan dan seumpamanya. Dia ada sesuatu sebagai pendamping. Kerana itu kalau kita dapatkan khidmat perubatan, elakkan dan jangan jumpa kalau boleh. Jangan ambil mereka yang buat rawatan menggunakan jampir mentera yang pelik-pelik ini. Takut kita balik jadi makin sakit pula. Ada setengah orang dia pergi menguruk nak suruh sihat. Balik dapat mimpi yang pelik-pelik. Jangan pergilah. Cari yang lain. Baik. Kemudian, bila mana orang ini meninggal, masa dia hidup, dia jamu. Dia bagi jampa, baca itu, ini dan sebagainya. Dia jamulah. Jamu ayam ke, jamu daun kuning ke, jamu apa ke, dia jamulah. Adalah maknanya cara dia. Maknanya dia membela jin itu. Dan jamu-jamu ni maksudnya, dia tidak semestinya cara zahir. Dia bukan kena bagi ayam KFC. Kalau tak ada orang nak bela jin. Jamu jin ni cukup dengan amalan rohani.
Amalan rohani itu maknanya baca japir mentera serapah dan sebagainya akan membesarkan dia. Ya, akan membesar, akan menggemukkan dia. Ya, akan menggemukkan dia, akan menyihatkan dia. Bukan bagi makanan zahir. Baik. Adapun bagi darah, bagi ayam atas pulut kuning, itu semua simbolik. Ayam tu tak habis pun. Orang tu juga makan. Tok bomoh tu jugalah sekali. Dia makan ke, dia buang ke laut ke, dia berbuat letak dalam hutan ke. Tetapi khurafat itu yang menjadi makanan jin. Kan ada dalam hadis, maknanya kalau kita maknanya mencaci ataupun kita kata apa? Maknanya marah ataupun mencaci, kita kata apa? Maknanya kalau kita memburuk-burukkan jin ini, kecil dia tak suka dia. Kalau kita buat amalan-amalan yang baik ini, urus dia. Mudahnya begitu. Jadi maknanya khurafat itu, perbuatan khurafat itu menggemukkan jin. Bukan pada simbolik yang zahir itu tadi. Pakai benang ke dan seumpamanya. Baik. Jadi maknanya jin saka adalah persahabatan ataupun khadam manusia dan juga jin. Kalau orang tu kata dia ada khadam, ada jin lah tu tuan-tuan. Ada khadam itu, ada jin lah tu. Nanti bila meninggal, susah. Banyaknya orang yang mau bela jin ini nak meninggalnya susah. Betul ke susah meninggal tu disebabkan jin? Tidak ada nas. Tidak ada dalil mengatakan bahawa orang yang bela jin tu susah mati. Tetapi pada pengalamannya, maka menyulitkan dia kerana dalam jasad dia ada roh dan ada juga jin. Susah mati tu maknanya malaikat payah tarik nyawa ke? Tak. Tak ada kaitan pun. Nyawa jin pun duduk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka susah mati. Tapi menjadi asbab susah. Tapi apakah susah tu sepatutnya dia mati pukul 10 oleh kerana dia ada jin saka, dia mati pukul 12 lewat 2 jam? Tidak. Memang Allah takdirkan mati pukul 12 dah tu. Jin saka tu menjadi asbab. Begitu ya. Bukan kerana bukan delay tempoh dia tak. Tidak. Baik. Ada komen duk keluar sini. Okey, baik. Jadi antara orang yang mudah menerima saka, ciri-ciri. Antara orang yang mudah ataupun sering menjadi sasaran. Saka, siapa? Tentulah orang terdekat. Orang terapat. Siapa orang terapat ni? Bukan dari sudut rapat duduk sebelah. Orang yang rapat dengan amalan yang dibuat oleh orang tua itu tadi. Contohnya mak ayah dia ni pandai berbidan, pandai bersilat. Ada amalan jampi mentera tertentu. Dia ambil ilmu tu. Baca jampi mentera, belajar, ikut dan sebagainya. Kalau sampai ada kelebihan ataupun ada kebolehan, itu jelas-jelas. Dengan si mati tadi. Tapi ada setengah dia tak ambil. Dia tak pandai tu. Berbidan dia tak sempat habis, tak pandai. Bersilat dia tak sempat habis, tak pandai. Berbomoh dia tak sempat habis, tak pandai. Tapi adalah ilmu-ilmu dia aman sebab dia minat. Maka waktu si yang bela tadi, si mati ni tadi, si yang bela jin tadi ni hidup, tak dapat lagi kat dia. Bila mati dah mulalah dia datang. Maka datanglah jin saka tu kepada dia. Ataupun yang kedua, orang yang menyimpan barang-barang tinggalan si mati. Mak dia ada kerih boleh bercacang. Boleh duduk berdiri. Walaupun kerih ni kadang-kadang ada disebabkan dia punya teras kayu yang berkualiti. Dia boleh duduk. Memang boleh duduk seimbang. Kan orang pergi ke batu tu. Orang pergi ke air terjun kan. Dia ambil batu, susun orang Cina. Dia, kemahiran dia. Maknanya menyusun benda tu jadi seimbang. Jadi orang dulu ada bila dia tepuk besi keris itu tadi dan besi itu besi yang berkualiti, maka dia seimbang. Jadi bila dia punya dia panggil sepuh, bila dia punya sepuh dia punya sarang dia apa semua tadi, hulu dia tadi tu memang seimbang, kiri kanannya apa semua, maka bila letak berdiri memang berdiri, bukan sebab jin.
Jadi tak boleh kita kata kerih berdiri itu sebab jin. Tidak. Tapi sebahagiannya ada juga yang bercampur dengan jin. Kita tidak menghukum pada perkara zahir, tetapi kalau perkara itu ada penglibatan dengan jin, jampi mentera dan sebagainya, amalan kebatinan, maka ada kaitan. Kalau tak ada, tak ada lah. Nampak? Jadi maknanya kalau salah seorangnya adalah anak cucu yang suka ambil. Ambil cicing, kau ambil kain kuning, kau ambil kain hok dia buat bomoh dan sebagainya, yang ditinggalkan oleh si mati tadi, maka dia menjadi salah seorang kepada orang yang orang kata apa? Yang disukai oleh jin saka. Dah tak ada. Hok amal jampi tak ada. Adik-beradik ni ada anak tipe orang, 4 orang, hok pertama, hok 4-4 ni tak ada amal. Tak ada yang boleh bomoh, tak ada yang boleh bersilat, hok ikut ilmu dia lah. Kalau dia tak bomoh. Kalau dia berbidang, yang mengamalkan jampi mentera ataupun pendampingan. Jadi, boleh jadi dia pergi kepada orang yang berminat. Orang yang simpan barang-barang simbolik saka itu tadi. Yang ketiga, orang harapan. Maknanya, tok nenek dia harap dia lah. Kalau aku tak ada mula kena sambung. Mula kena sambung. Jadi tok beda ni. Mula kena sambung gini-gini. Mula kena teruskan gini-gini. Ilmu hak aku amal ni. Itu salah satu juga. Dan yang keempat adalah orang yang tinggal bersama si mati. Dia tak minat, tak beramal dan sebagainya. Cuma dia duduk sekali dengan si mati. Jin pun tak ada dah nak pergi lain. Anak dia seorang je. Walaupun dia tak beramal, dia tak minat dan seumpamanya, boleh juga pergi kepada dia. Banyak di kalangan mereka-mereka yang datang sakit saka ini, mereka tak beramal. Maknanya mereka tak terima. Mereka tak beramal sehingga mereka nak jadi ada kelebihan dan sebagainya. Mereka pun tak minat. Mereka pun bukan harapan. Tapi oleh kerana jin pergi ke orang ni tak ada, maka dia pergi kepada salah seorang. Sebab dia ada pula, maknanya, satu kategori disebut sebagai maknanya, maknanya satu kategori manusia tu, maknanya bila jin ni dia tak boleh pergi kepada beberapa golongan tadi, maka dia akan carilah salah seorang. Bila dia cari salah seorang, hak ni kuat semayang, tak boleh. Hak ni kuat beramal, tak boleh. Abang pula belajar perubatan Islam, tak boleh mencari adik lah. Jadi maknanya dia akan cari salah seorang. Walaupun orang tu kadang-kadang tak amal, tak berminat, tak simpan barang simbolik dan sebagainya, tetapi dia boleh pergi. Dan itu pengajaran kita di sini, tuan-tuan. Ringkas je kita buat malam ni. Maknanya kalau datuk nenek moyang kita ada suatu kelebihan yang pelik-pelik, tak payahlah ambil ilmu tadi, tak payahlah buat-buat minat dengan ilmu kemahiran tadi, tak payahlah simpan benda-benda pelik-pelik untuk diwarisi, tak payahlah. Tinggal bersama tu tak apalah, ahli keluarga itu takkanlah kita nak duduk jauh kan. Tetapi ilmu-ilmu yang pelik, yang melibatkan kebatinan, amalan-amalan jambi mentera dan sebagainya, yang berlanggan dengan syarak atau kita tidak fahami, maka menjauhkan diri itu lebih baik dan lebih selamat. Apa ciri-ciri orang ni bawa saka? Mana dia ni ada saka? Ini bukan tanda-tanda, tapi kita sebut ciri-ciri. Ciri hak jelas, dia boleh berubat dengan kaedah menurun. Tak belajar, pandai dia mengurut. Kat mana? Tak tahulah, boleh dengar sendiri. Boleh dengar sendiri, boleh lagu mana? Kalau boleh dengar sendiri, tak tahu saya boleh dengar sendiri. Saya mengurut 200 orang dah. 150 orang saya mengurut tu habis sakit balik. Sebab saya test, try and error. Masuk orang ke 151, alhamdulillah, makin pandai. Itu lain. Itu kemahiran yang memang zahir. Tapi boleh dengar sendiri ni, dia mengurut, jadi pandai dengan sendiri. Boleh rasa dengan sendiri. Boleh tahu dengan sendiri. Ataupun datang kadang-kadang benda ni simbolik. Sebenarnya dia ada simbolik-simbolik yang datang melalui mimpi. Banyak orang yang dapat ilmu sebegini, mereka menyangkakan satu kemahiran. Sebenarnya satu tipu daya. Datang dalam mimpi, aku nak bagi kelebihan kepada kamu, supaya kamu pandai mengurut orang. Sebagaimana kelebihan ini sampai kepada orang tuamu. Aku nak bagi ilmu kepada kamu, aku nak bagi kepada kamu, supaya orang ini gerun melihat kamu, sebagaimana diberi kepada orang tuamu. Maknanya dia tiba-tiba,
dia bangun, pandai dia mengurut orang. Esoknya boleh mengurut orang. Aku nak bagi kepada kamu ilmu silat, ilmu seni bela diri untuk kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu. Kita pun, boleh dah. Bangun tidur, tiba-tiba isteri kata, abang, kenapa bangun pagi tak ada abang bersilat? Dia kata, tak. Sedangkan dia menerima sesuatu. Dia sangka kelebihan. Dia pun tak cerita ke orang. Dia sangka dia boleh dengan sendiri itu kelebihan. Sedangkan banyaknya tipu daya. Kemudian yang kedua, antara ciri-ciri orang tu ada saka, maknanya dia tu menerima adalah dia boleh berubat dan dia baca sesuatu yang dia tak fahami. Dia pun tak pernah belajar baca Japin Mentera tu dari mana, tak tahu. Biasanya boleh sendirilah. Kemudian yang ketiga adalah jelas bagaimana disebutkan tadi, melalui mimpi. Baik, kemudian apa tanda-tanda terkena saka? Apa tanda-tanda terkena saka? Tuan-tuan ada soalan boleh tanya, tapi jawab insya-Allah. Tak ada kesempatan kita jawab, tak ada kesempatan kita jawab kemudian. Tanda-tanda terkena saka di antaranya sering terjaga pada waktu malam dalam keadaan cemas dan takut, bangun je berdebar bangun daripada tidur tu rasa takut je, nak pergi sana takut, nak pergi sini takut, rasa cemas, rasa gelisah je. Mimpi-mimpi yang sering orang kata mimpi dalam bentuk apa, kita sebut kena tindih. Maknanya dia memimpi secara tak langsung, kemudian separuh sedar dia macam benda hempap tubuh dia, nak gerak kiri kanan pun tak boleh, duk panggil-panggil orang pun orang tak dengar. Ini juga antara ciri-cirinya. Bunyi gigi belaka ketika tidur. Tidur kerik-kerik, kerik-kerik, bunyi gigi dia berselisih. Ini biasanya orang lelaki. Mimpi bayi. Bayi ke, budak kecil ke, anak kecil. Sama ada mimpi tengok, mimpi dukung, mimpi susukan, mimpi dia kita kejar, mimpi dia kejar kita dan seumpamanya. Yang datang secara berulang-ulang. Samalah tadi gigi belaga dan sebagainya. Berulang-ulang. Kalau sekali tu je, selama ni tak benar je. Elok malam ni bunyi kerik-kerik, tidur. Kita pun cerita, orang ni ada saka ni. Malam hari tidur aku bunyi kerik-kerik gigi dia. Elok dia makan tusuk tulang ke lekat tulang mata tu. Lekat tulang dia tak tidur. Mata je pejam. Jadi benda tu berulang-ulang. Baru kita boleh kata tanda-tanda. Kalau sekali je, bukan. Sama juga mimpi-mimpi lain. Yang kita masuk dalam tanda-tanda gangguan jin ni, mimpi-mimpi dan sebagainya. Kalau sekali kita tidak kata sebagai gangguan jin. Tak kata sebagai tanda-tanda. Tapi kalau berulang-ulang, tentulah ada sebab. Kenapa berulang-ulang itu tadi, mimpi-mimpi yang sama. Jadi, kalau mimpi budak kecil ini, biasanya berlaku kepada golongan perempuan. Kemudian antara lain adalah sikap marah panah baran yang teramat sangat. Orang ada saka ni tuan-tuan, kalau dia marah bini, cara kena pukul je. Kalau dia marah orang, kita nak jawab pun tak berani. Bukan tak berani sebab nampak emosi dia tu marah benar. Tak perhati benar. Kalau jawab suka, dia punya merah muka tu macam nak bertumbuk dah. Orang ada saka, dia panah baran. Lepas tu benar salah seorang pengguna daripada Penang, lama dah cerita ni, baru 3 tahun lepas. Dia guna bidara, kemudian baik, alhamdulillah, anak dia umur 14 tahun. Pantam mak dia tegur sikit apa-apa je, sampai ambil kayu, ambil pisau, hentak begini. Ugut mak dia. Lepas daripada dia pakai mandian, sapu minyak, beberapa bulan, alhamdulillah, baik. Sembuh dia. Bahkan anak dia pula minta, mak repeat order. Sebab rasa seronok. Anak dia tu lembut. Tiba-tiba berubah perangai. Tapi kalau daripada kecil lagi, memang kecil lagi budak ni. Anak nombor 3 biasanya. Kecil lagi tak leh dengan dia. Memang tak leh dia. Lawan orang, marah kat orang. Ada setengah orang tu dia tak boleh, dia nak menang je. Tapi ada setengah orang dia panah barang daripada kecil. Itu lain. Tuan. Tapi kalau orang tu tiba-tiba berubah sikap, tiba-tiba jadi panah barang dulu, okey. Tiba-tiba dalam rumah tangga sampai satu masa lepas mak ayah dia meninggal setahun 2, dia ni berubah perangai. Maka ini kita ambil langkah jaga-jaga. Ambil langkah jaga-jaga. Ambil sabun bidara ni, mandi dengan sabun bidara ni, insya-Allah
Tuan-tuan, sabun bidara ni ramai dah. Alhamdulillah permintaan yang tinggi kita makin hari makin ni. Maknanya kita buat ni, banyak kita Alhamdulillah saya duk baca seminggu ni, baca 2-3 kali. Saya cuba tengok feedback, testimoni, apa yang tuan-tuan komen. Kalau buruk, kita tolong tambah baik. Kalau baik, Alhamdulillah, tolong kongsi-kongsi. Ramailah yang penuh guna jenama-jenama lain. Tapi bila guna bidara ikhtiar sifat, katanya Alhamdulillah ada perubahan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, perubahan tu bukan dengan sebab kami, tapi izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab hasil usaha perawat-perawat Darussalam yang sentiasa istiqamah baca. Kekuatan bidara ni bukan duduk pada jenama, bukan duduk pada harga. Kadang-kadang ada orang minta maaf lah, harga kita tu mungkin sedikit tinggi. Tapi tinggi pun tuan-tuan, 5 tahun kita tak pernah naik. Kita tak pernah naik, tak apalah. Tetapi kaedah, hasil, formulasi, cara yang kita buat berbeza daripada yang lain. So, kalau tuan-tuan guna sabun bidara ni, maknanya nampak dia punya yang kecil-kecil hitam-hitam tu adalah sebut daun bidara yang kita kering. Bawah ni ada lagi 2 tong besar. Satu tong besar tu lebih kurang dalam 1 kilo lah daun lebih kurang. Dah ada daun yang kita kering, lepas tu kita rukiah di pusat rawatan. Lama-lama tuan-tuan guna ni rasa macam sekerap. Bukan jin je hilang, jatuh luruh tuan-tuan. Daki kotoran pun jatuh luruh juga. Jadi sangat-sangat baik. Saya sangat recommend, wajib adalah setiap rumah. Jangan putus. Kalau boleh biar ada, walaupun tidak guna hari-hari pun 2-3 suruh anak-anak balik petang, balik lambat, main bola apa semua, mandi tu. Pesan anak-anak, kalau balik malam-malam, kerja balik malam, balik pasar malam, balik main bola lewat-lewat, balik kapung, masuk kebun dan sebagainya, balik mandi. Supaya mengelakkan ada barang yang mendampingi insya-Allah. Jadi saya kira itulah secara ringkas kita cerita tentang saka pada malam ni. Kita mengulangi, saya ingat sebelum ni ada dah bicara bab saka. Tapi lama dah. Mengulangi balik, mungkin ada tak pernah dengar. Baik. Daripada Sharifah Nur Faizah, boleh tengok buku jika ada. Buku apa? Saya rasa buku ni. Ini yang ditanya kot. Yasin Amalan Kediri. Ini yang kecil. Yang besarnya kat mana? Yang besarnya tak ada kat sini. Ada kat sana. Warna hijau. Dia warna hijau. Besar sikit. Warna hijau, besar sikit. Ada gambar ke? Saya tunjuk kalau ada gambar. Okey, kalau ada gambar, sekejap saya tunjuk. Saya tak tahu ada gambarnya, cuma tak tahu duduk kat mana. Tapi sebelum ni ada kat mana? Buku Yasin ni, kita ada yang besar. Yang besar tu RM8. Yang kecil tu RM5. Lepas tu cari-cari. Mana? Tak jumpa lah tuan-tuan. Duk mana dia punya poster tu. Ada satu poster sebelum ni saya pernah tunjuk untuk produk bidara lah. Kalau produk, kita memang ada beberapa produk. Produk saya rasa tuan-tuan dah tahu. Dah makruf dah. Cuma yang ni lah. Kalau produk memang ada beberapa produk yang ni. Cuma untuk Yasin. Untuk Yasin. Saya cari tak jumpa. Nanti akan datang saya tunjuk Kalau jumpa nanti saya tunjuk. Jadi sebenarnya sudah ada dalam template sebelum ni. Tapi sebab, okey, jumpa Alhamdulillah. Okey, ni untuk Yasin. Yasin. RM8 yang besar. RM5 yang kecil. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan buku Mutiara Syifa, boleh dapatkan juga. Sangat-sangat baik. Himpunan ilmu-ilmu rawatan perubatan yang ditinggalkan oleh almarhum Datuk Ismail Kamus. Dengan harga RM115. Di ikhtiarsifat.com ada ke tak? Saya rasa tak masuk lagi. Di Shopee lah tuan-tuan. Di website tu rasa belum masuk lagi. Buku lain-lain dah ada. Yasin boleh beli. Kalau nak dapat rawatan, kontak nombor tu lah. Puan Hasnah tadi dia ada juga komen kat sini. Baik. Kemudian, tutup dulu yang ni. Daripada Puan Zainab. Ini untuk Singapura. Tuan-tuan daripada Singapura boleh hubungi Puan Zainab, wakil pengedas sah yang dia secara konsisten berorder. Jadi tuan-tuan akan dapat latest punya stok lah. Kita produk kita ni rukiah sentiasa. Berulang-ulang tiap-tiap hari di pusat rawatan. Tiap-tiap minggu kita akan ambil untuk rukiah. Untuk
ruqyah untuk production. Maknanya setiap stok yang tuan-tuan dapat tu baru. Panas-panas lagi lah. Kita tak ada nak simpan 10,000 stok tak. Sebab kita ada elemen ruqyah. Bukan produk kosmetik tuan-tuan yang boleh. Memang shelf life dari sudut bahan kosmetik. Kita ada lab test, kita ada KKM. Ada 2 tahun, ada 3 tahun. Tetapi kita biasanya letak 6 bulan, 8 bulan. Itu pun kalau boleh saya nak suruh sebulan pun habis tu. Jangan nak tunggu 6 bulan, 8 bulan. Sebab apa? Sebab elemen ruqyah. Ruqyah ni tamat tempoh ke Ustaz? Wallahualam. Maknanya nak kata macam mana? Nak kata tidak. Maknanya ruqyah ni doa. Doa ni time kita nak tu kena buat. Time kita nak tu kena sebut. Jadi, ya Allah aku nak kaya. Tak payah doa. Doa dah bulan lepas. Tak boleh begitu. Mana aci. Allah nak sihat. Tapi tak nak doa. Kenapa pula? Dah bulan lepas ada doa dah. Bulan lepas doa dah nak sihat. Jadi tak kena pakai hak baru. Gitu tuan-tuan Nak jawab by dalil ni payah juga. Memang tak ada jawapan. Kalau ditanya doa tu expire, tak expire doa. Innallaha yuhibbul mulihin. Allah suka orang yang mengulang-ulang. Maknanya minta sama. Minta sama, minta selalu, minta banyak kali. Sebab tu setengah-setengah ulama, setengah-setengah ustaz-ustaz di pondok-pondok baca doa, habis doa yang pertama Al-Fatihah, doa pula sekali lagi. Mana dalilnya? Innallaha yuhibbul mulihin. Suka orang ulang minta. Jadi kita pun pakai benda hak baru minta. Panas-panas lagi. Gitu ya. Daripada Nasri Safar. Ini ada soalan-soalan kita baca. Ustaz, saya pernah mimpi moyang saya bagi duit pada saya. Apa itu saka? Wallahualam. Sebab dia bagi duit. Mimpi itu sekali ke banyak kali? Kalau sekali, mungkin orang kata perasaan ataupun gangguan sahaja. Mimpi biasa sahaja. Tapi kalau berulang-ulang bagi duit, mungkin juga ada sesuatu. Ya, ambil mandian ini dengan minyak paling kurang saya rekomenkan satu luaran satu dalaman. Kita mandi satu lubuh kerana jin ni ada masuk dalam tubuh. Ada dia kacau orang tak duduk dalam tubuh, duduk dalam rumah. Tepiahnya kena pada orang. Ada dia nak masuk dalam tubuh, cuma tak boleh masuk. Duduk mengayak atas belakang, duduk ikut kita selalu. Ada juga jenis macam tu. Sebab tu kita suruh pakai yang satu tubuh, kemudian pakai minyak untuk lebih kuat di tempat-tempat utama. Ustaz, macam mana nak bagi jin saka tak suka pada kita? Pertanyaan daripada Nur Syazwani. Apa yang membuatkan jin tak suka? Maka kita amalkanlah dia. Apa dia? Amalan. Tapi ada setengah pula jin. Ada setengah jin. Dia pergi kacau anak cucu, hak ngaji tahfiz. Hak tak ngaji, dia tak kacau. Ada juga jenis begitu. Sebab dia makhluk hidup. Kenapa dia buat begitu? Wallahualam. Mungkin sebab dia marah, nak suruh ni sakit dan sebagainya. Jadi secara umumnya bagaimana kita nak bagi orang tu tak suka, buat sesuatu yang dia tak suka. Apa dia tak suka? Amalan-amalan. Amalan-amalan yang dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak suka. Mudah-mudahan Allah lindungi. Sebagai ikhtiar bersama, ada sabun bidara yang diruqyahkan kat rumah. Sabun bidara ni banyak tuan-tuan Dalam marketplace, dalam Shopee, dalam mana-mana saya lihat macam-macam boleh beli. Cuma beberapa soalan yang perlu tuan-tuan nak ambil kira sebelum membeli, apakah dia benar bidara? Ada setengah orang tu dia letak fragrance. Macam pewarna lah. Fragrance ni kita kata pewangi lah. Perasa je, perasa bidara. Bidaranya tak ada. Orang lain tu minyak kosong. Baru tidak bidara. Ada setengah orang dia memang letak daripada pati bidara itu sendiri. Kita, pati bidara, daun bidara, itulah semua sekali kaitan dengan bidara tuan-tuan Kita ada pokok, kita tanam sendiri. Dan memang kita, orang kata specialize lah. Khusus hal-hal berkaitan dengan gangguan. Dan yang lagi penting daripada memilih itu adalah ruqyah. Bila sebut orang tulis bidara ruqyah, kat mana dia ruqyah? Dia ada pusat rawatan ke? Tak ada. Siapa baca? Budak tahfiz. Budak tahfiz mana?
Tak tahu. Jadi sebaik-baiknya adalah daripada seorang mu'alif ataupun perawat yang beramal. Barulah. Maknanya mudah-mudahan ada kesan insya-Allah. Jadi kalau kita semua bahan ini diruqyahkan di Pusat Rawatan Darussalam Malaysia, tuan-tuan datang ke Pusat Rawatan boleh tengok di bilik-bilik rawatan ada barang-barang ruqyah. Itu adalah barang ruqyah bagi produk ikhtiar syifa yang tak pernah putus henti. Setiap pembelian tuan-tuan semua ada keuntungan kepada pusat rawatan. Jadi sambil kita membantu kita ni insya-Allah. Ada link yang tim saya komen juga kalau nak beli di Shopee ataupun WhatsApp, nak komen PM dalam inbox pun boleh juga, tak ada masalah. Dengan pengedar kita pun boleh juga, tak ada masalah. Janji beli yang asli sahaja tuan-tuan ya. Tuan-tuan, saya ingatkan satu perkara, minta maaf saya sebut satu perkara. Harga produk ikhtiar syifa daripada 2017 sampai sekarang tak pernah berubah. Dan kita tidak jual harga murah daripada harga yang ditetapkan. Kalau kita ada announcement promo macam Lemora dan juga coklat daripada 59.49, itulah harga. Kalau tuan-tuan jumpa ada orang yang jual murah, dia tidak jujur dengan amanah yang saya sampaikan. Ejen kita, dropship kita tak ramai. Sebab saya tak cari ejen. Mereka yang datang, sebab kita ni jual produk yang Islamik, produk konsep yang perlu orang faham dengan kefahaman yang baik. Kita bukan buat iklan kau-kau untuk orang mari jual dalam keadaan dia tak faham. Ramai orang cuba nak join. Bila saya tanya, boleh ke gini-gini? Tak boleh. Bila tak boleh disiplin dengan muamalah yang baik. Bila tak boleh disiplin nak terang ke orang, kita suruh konsisten supaya faham sikit ilmu perubatan, joinlah. Tak nak juga. Maka kita bimbang dia memberikan konsultansi yang salah. Maka saya tak ada lah nak tarik jadi pengedar. Kalau dia nak jual, jual lah. Kalau tak nak, tak apa. Sebab tu kita tak ramai pengedar, ejen stoki. Tapi kita ada, cuma tak ramai. Cuma saya nak sebutnya di sini, kalau ada orang yang jual harga murah yang tuan-tuan tengok daripada harga pasaran, maka orang itu tidak jujur dengan amanah yang diamanahkan oleh saya ataupun diamanahkan oleh syarikat kepada dia. Tuan-tuan carilah yang lebih jujur, yang jual dengan harga retail. Semua pengedar harganya sama, tak ada kurang walaupun RM1. Bila saya tulis di Shopee, kalau ada RM1 pun saya akan tegur, jangan. Kita ini adalah harga yang ditetapkan. Jual sama rata, pintu rezeki masing-masing. Kalau tuan-tuan jumpa yang begini, elakkan. Ini saya pesan. Cari keberkatan lebih baik. Tuan-tuan tak tahu sebelum ni, tak apalah. Ini bila dengar, tahu, cari yang baik. Macam kita beli CD. Beli CD agama. Cetak rompok dia beli. Ilmu mana masuk dalam diri? Tuan-tuan, saya kalau beli CD baca Al-Quran ke CD kitab ke, dululah, sekarang orang tak beli CD. Saya tak beli cetak rompok tuan-tuan. Mobil memang saya tak beli pun, saya tak minat. Tapi nak kata kalau beli buka benda-benda agama, kalau jenis cetak rompok, saya tak beli tuan-tuan. Keberkatan tak sama masuk dalam tubuh kita. Jadi pastikan. Kalau tuan-tuan jumpa cetak rompok, itu lagilah, jangan belilah. Baik. Daripada Susuria, Assalamualaikum Ustaz. Maaf ya. Panjang dah sikit malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pendek-pendekkanlah ya. Macam mana saka ni dah buang kausap berubat pun datang lagi. Sebabnya dia makhluk hidup. Bukan kita boleh bunuh dia. Dia datang lagi. Apa kita kena buat? Kena berubat lagi. Kena ikhtiar lagi. Sebab bila kita pergi berubat, kita pun alah suruh dia keluar, dia pun keluar. Dia pun janji dah, tak nak keluar dah. Tapi kita kena hati-hati. Kita kena berjaga-jaga. Belum tentu dia menepati janjinya. Itu pasal setengah tu dia datang lagi. Sebab itulah kita tuan-tuan, bila tuan-tuan guna bidara, tuan-tuan dah sihat, baik, tuan-tuan buat rawatan, kita suruh konsisten. Paling-paling kurang setahun. Konsisten tu bukan semestinya guna tiap-tiap hari. 2 hari sekali pun tak apa. 3 hari sekali pun tak apa. Jarang-jarang mandi, supaya bila dia mari tu, tak nak, sakit, pedih. Jin ni, kalau dia dah duduk dalam tubuh, nak keluar apa payah. Tapi kalau dia dah keluar, nak masuk tu pun payah. Maknanya kalau dia keluar hari ni, esok mudah lagi nak masuk balik. Sebab tu kita suruh mandi 7 hari. Tapi kalau dia dah lama tinggal setahun, dia nak masuk tu payah sikit. Walaupun jalan tu ada dah. Tapi kalau kita tu ada ikhtiar pendidik diri dengan amalan kita yang baik, tak dah nak beramal, tak apa. Pakai sabun, mandi minyak ni, insya-Allah. Maknanya dia nak mari panas, tak boleh duduk. Maka payah dia nak ganggu. Kalau dia ganggu dah, duduk dah atas belakang kita, masuk dah dalam tubuh, tidak-tidaknya kita cepat detect. Kita lepas kita lama tak guna, kita berguna mandi, muntah balik. Muntah, sendawa. Adalah tu benda tu mari balik.
Sebab tu saya pesan, bila kita dah baik, bila tuan-tuan guna Bidari Ikhtiar Syifa, untuk kesembuhan, sembuh. Untuk penjagaan, ada fasa dia pula. Maknanya kita guna produk ruqyah, kita proses ruqyah ini, satu kita rawatan, sembuh. Yang kedua adalah penjagaan. Macam COVID punya step jugalah. Ya. Maknanya untuk maintain. Kalau orang datang buat ruqyah di pusat rawatan kita ke mana-mana, dah sembuh, dia tak mari dah. Sakit pula, dia mari pula. Sebab dia tak faham. Tapi kalau datang pusat rawatan pun tak dan kita nak explain gini. Dalam live ni saya explain. Tuan-tuan dah sembuh, datang pusat rawatan 2-3 kali datang, dah sebaik dah. Tuan-tuan pun tinggal 2 tahun tak mari. Patutnya tuan-tuan kena mari. 2 bulan mari sekali. 3 bulan mari sekali. Tak nak mari? Beli sabun. Tak apa, insya-Allah. Ini pun kita ruqyah di pusat rawatan, beli sabun, beli mandian minyak ni, mandi. Supaya tak ada, betul tak ada lah benda tu. Jadi insya-Allah. Sekali dia mari tak boleh masuk, 2 kali dia tak boleh masuk, setahun dia tak boleh masuk, 2 tahun, 5 tahun dah dia tak ganggu. Insya-Allah dia tak ganggu dah dalam tubuh kita. Baik. Orang perempuan pun ada juga gigi bunyi masa tidur yang betul. Ada juga. Ya, ada juga. Dia itu kita sebut secara lazim yang berlaku, tapi boleh berlaku lelaki ataupun perempuan. Ustaz, ada beza tak orang ada saka dengan yang kena gangguan? Ada beza tak orang yang ada saka dengan kena gangguan bukan saka? Ada beza dari sudut macam mana jin tu. Maknanya beza itu lebih dikenali bagi seorang perawat. Bila kita berubat orang saka, kita guna ayat lain. Maksudnya kadang-kadang kita guna ayat lain. Tapi sama je, jin juga. Tapi pada orang awam, payah nak kata. Sebab dia ada karakter lah. Kalau saka ni macam mana, kalau tak saka ni macam mana. Contohnya, orang ni sakit, anak dia ni sakit. Dia pun sihat dah. Ayah dia datang rumah, sakit balik dia. Sihir ke saka? Sihir ke saka? Ni saya tanya ni, tuan-tuan jawab. Lazimnya sesuatu yang adakah kaitan. Baik, daripada Wan Nur Molek sungguh sabun bidara ni Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh share lah. Tolonglah, siapa tak pernah share lah sekali kepada rakan-rakan. InsyaAllah di atas kebaikan yang tuan-tuan buat. Saya ni tuan-tuan dalam bidara ni, saya pun ada bisnes-bisnes yang tak berkait dengan benda ni. Perniagaan saya ada yang tak berkait dengan ada yang digital, ada yang IT. Itu bidang asas saya. Tapi ini adalah tanggungjawab Tuan Guru. Kalau kita boleh bantu orang untuk yang lebih baik, untuk orang sembuh, maka buatlah. Dan sentiasa saya ingat di hati kata Tok Guru, almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Saya dengan dia di Ampang, di Menatik, di Jahit Ampang. Bila orang tanya apa kepuasan Ustaz bila berubat orang ni, boleh duit RM60 je. Dah berumur dah. Orang sembuh puaslah Hana. Jadi itu menjadi inspirasi saya untuk terus benda ni. Walaupun kita berubat ni, kita 3 kali seminggu kat Pejabat Ikhtiar Syifa ni buat amalan. Tadi kita buat juga. Isnin, Rabu, Jumaat. Kita baca amalan kendiri, kita baca Yasin, kita baca Waqiah dan sebagainya untuk mendidik diri. Sebab kita dah buat benda ni untuk mama marah. Untuk mama marah. Tuan-tuan ada gangguan ni kena ada keyakinan. Kena lawan sikit. Sebab jin ni dia banyaklah. Ustaz saya ni nak beli banyak kali dia tak boleh beli. Dia kata belilah, bayar lalu. Atau saya dah fikirlah kalau cerita nak beli payah nak beli. Saya ni nak beli tu rasa perasaan sebuah salah. Tak payah salah. Bayar selalu esok kita pun. Kadang-kadang kita terpaksa tekan begitu tuan-tuan. Sebab jin tu dia tahu benda ni akan menyakit dan melukakan dia. Sabun memang best kata Nazura Ghazali. Alhamdulillah. Daripada hari ni Ustaz saya nak beli tapi entah macam mana saya tak tahu buat virus. Apa nak masuklah Ustaz pun sangat susah. Ni gangguan. Gangguan. Senanglah saya ceritakan. Tadi baru saya cerita, ada pula komen saya baru baca. Kalau kita ada gangguan ni memang begitu jadinya. Ada orang datang tu duduk tunggu kat bawah. Lama duduk tunggu kat bawah. Dia kata, apa ni naik turun tangga. Nak ke mana? Nak Ikhtiar Syifa. Kenapa tak naik? Tak tahulah saya. Tu selisih. Kalau tak selisih, ramai kali mari sampai tangga balik pula. Sebab jin ni, bila nak guna tu dia berdebar. Dia tak sedar hati. Dia tak senang duduk. Ada orang pasal amalan kenduri, Ustaz, saya pasal amalan kenduri selalu tersekat. Kalau saya buka menyanyi lain, elok pula. Ujian bagi orang yang ada gangguan ni macam-macam secara zahiri boleh berlaku, walaupun secara teknikal batinnya kita tak nampak.
Nazura Ghazali, apa tanda telinga berdesing? Kalau berulang selalu berdesing je, cuba mandi dengan bidara, sapu minyak dekat-dekat telinga ni, sapu selalu. Sapu selalu, juga dalam bilik ataupun rumah kita pagar rumah. Tapi ada juga orang yang mengalami masalah telinga berdesing ini disebabkan masalah gegendang telinga. Jadi saya tidak kata semua hantu, tuan-tuan. Kalau dah pergi hospital jumpa doktor, doktor kata tak apa, telinga awak ni sihat elok. Bukan duk berdesing, ada benda tidak, tak ada masalah. Cubalah insya-Allah. Dia ada salah satu tanda-tanda tetapi tidaklah menjadi satu tanda yang kita kata apa? Dominan. Maknanya banyak orang ni telinga berdesing, gangguan ni telinga berdesing tak. Jarang-jarang ada. Daripada Puan Jariah Ahmad, salam Ustaz, kenapa bila saya minum coklat bidara rasa macam berpasir? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Puan Jariah, coklat kurbi adalah satu-satunya coklat minuman yang masukkan daun bidara yang dimiksa halus, daun kering yang diruqyah ke dalam jus. Selepas dah ada proses mixer segala powder coklat yang kita import dan sebagainya, maka kita ambil daun kering. Saya bawa daripada pusat rawatan, bawa ke kilang, dia mixer halus, kita tapis selama 3 kali. Serbuk tu tadi kita masuk hidup-hidup sebelum di packing. Maka tuan-tuan beli coklat kurbi, tuan-tuan minum rasa macam ada terseredak sikit. Dua benda yang masuk dalam elemen secara kasat ini, satu daun bidara, yang kedua adalah badam. Sebab tu nampak kadang-kadang putih-putih sikit. Lepas tu nampak macam sekebut-sekebut halus. Itu adalah daun bidara yang diruqyah. Yang saya tidak jumpa pada coklat minuman yang lain. Dan kita satu-satunya coklat yang menggabungkan dua elemen yang disebut sebagai brain herbs ataupun ginkgo biloba. Mana daun dia? Ada saya import daun tu tak boleh. Tak ada, orang tak jual kat kedai herba. Ginkgo biloba ni banyak diguna di tanah besar Cina. Medical sebut sebagai brain herb, sangat baik untuk minda. Jadi kita gabung ginkgo dan juga daun bidara. Maknanya untuk budak ngaji boleh fokus, jadi cerdik dengan sebab mana benda tu menajamkan fikiran, ditambah dengan elemen yang mengelakkan gangguan. Jadi tuan-tuan ada anak belajar dan sebagainya, pernah ternampak main sendiri, cakap seorang diri sebagainya, ni bagi ni insya-Allah. Coklat kurbi ni. Ada kurma, ada kismis. Belakang tu ada tulis daun bidara. Jadi hok tuan-tuan rasa tu daun bidara. Sebab tu ada setengah orang lepas daripada dia minum coklat, dia pening muntah. Kita kata ada gangguan. Dia pun tak tahu. Cuma tuan-tuan, coklat maupun lemora kita tidak claim, kita tidak letakkan main dia sebagai produk ruqyah, melainkan produk yang berasaskan bidara. Sebab apa? Sebab kita ruqyah pada daun bidara tu saja, pada ginkgo, pada powder coklat, pada kismis, pada badam, kita tak ruqyah. Sebab dia menggunakan powder punya konsep. Waktu saya bincang dengan kilang nak ruqyah, nak tak panggil ruqyah apa sebenarnya, tak dia beri. Tapi kita ambil langkah yang sangat optimum. Sebab powder ni dia tak boleh kena udara. Dia akan jadi, apa kita panggil? Dia akan jadi keras tu. Keras. Sebab tu ada setengah juga kalau tuan-tuan dapat, contohnya, tuan-tuan dapat beli satu kotak, kemudian kita dah QC daripada kilang sampai ke sini sebelum packaging pun kita QC lagi, tiba-tiba tuan dapat, Ustaz, saya dapat ni 2-3 contohnya keras. Saya sejarang, kami tak pernah terima feedback. Tapi kalau ada benda tu berlaku, maklum, kalaulah kita boleh bantu, insya-Allah, mungkin kalau next repeat order tu kita bagilah free gift lain-lain sikit ke. Begitu. Sebabnya proses elemen ruqyah itu. Daripada Amirah Aqilah, produk bidara ikhtiar syifa memang menjadi alhamdulillah. Daripada Syahrul Pusat Rawatan, Assalamualaikum kat mana Ustaz? Di Pusat Rawatan adalah di Gombak Setia Darussalam. Tuan-tuan tarik di Maps ataupun Waze, Pusat Darussalam Malaysia. Dia keluar Darussalam Malaysia HQ, gambar ain tempat almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kita ikhtiar syifa di Batu Cave. Kadang-kadang orang datang sini 3-4 orang nak berubat. Saya kata kalau sekadar datang seorang, sakit-sakit ingat, baru nak tahu, baru nak scan, insya-Allah saya boleh baca. Kita baca, maknanya nak tahu ada gangguan ke tak ada. Tetapi kalau datang ramai-ramai, memang sakit lama dah. Kalau sakit tumbuk dinding, tuan-tuan jangan datang ikhtiar syifa sebab kita pusat jualan. Kita memang partner tetap, saya pun school di pusat rawatan, tetapi kat pusat rawatan ni memang bilik rawatan sahaja.
Tak ada produk, adalah produk hot display dalam almari tu, tapi kita ni dengan barang packaging apa semua, kita tempat kita lah, kita pusat jualan. Kalau tempat untuk ringan ataupun mari seorang gitu, kebetulan nak tahu ada ke gangguan ke tak ada, boleh. InsyaAllah Selasa depan pun ada seorang buat appointment. InsyaAllah kita baca. Tapi kalau tuan-tuan memang sakit, tuan-tuan nak datang ramai, tuan-tuan pun memang kalau sakit mengamuk, pergi terus ke pusat rawatan. Sebab sana memang daripada pagi sampai petang, rehat tengah hari sekejap, satu hak pun buka, malam pun ada jadual dia. Ya. Tapi kalau kita ni tak ada lah. Hari Minggu pun kita tutup dan sebagainya sebab kita bukan buat rawatan. Tetapi kalau tuan-tuan nak jadi ejen dan sebagainya, jangan pergi Darussalam. Kena datang sini sebab pusat jualan je kat sini, pusat rawatannya kat sana. Clear ya? Tak ada suara. Tak ada suara. Saya dengar elok. Tuan-tuan tak ada suara ke? Puan Rohani tanya, kata tak ada suara. Saya monitor sini macam bunyi. Tuan-tuan boleh tolong komen tak? Bunyi ke tak bunyi? Kalau tak bunyi, saya cuba buat adjustment sikit. Saya nampak bunyi tapi saya tukarlah mic. Tak apalah. Kurang jelas. Oh, mungkin saya duduk jauh sikit. Ada yang kata jelas. Tak apalah. Sebab bateri ni ada. Saya rasa tukar mic balik. Saya rasa jelas, insya-Allah. Ramai kata jelas. Mungkin tak adalah. Saya duduk dalam poket ni, duduk atas bawah tu. Payah ni ustaz dia jelas kot, insya-Allah tuan-tuan kena letak dekat rupanya ya. Biasanya kalau letak dekat, tapi saya kadang-kadang tak berapa suka duduk kosong begitu, duduk jauh begitu. Baik, okey, jelas Baik, jadi maknanya itu pusat rawatan. Baik, insya-Allah. So bunyi alhamdulillah daripada Datuk Seri pun, Datuk Seri mana ni, terima kasih, insya-Allah katanya bunyi On Sulaiman pun kata bunyi alhamdulillah. Daripada Syifa Ibali, ya selalu komen kita, terima kasih. Geratan ni gangguan juga ke? Injek dah telan ubat dah makin teruk timbulnya sampai asal sampai subuh. Tak gatal tapi panas dengan bisa. Kalau panas dengan bisa, gatal-gatal pada waktu tertentu, ini sebahagian daripada gangguan. Ada setengah orang tu sampai keluar darah daripada bulu roma. Ada setengah orang tu sampai keluar bintik-bintik. Ada setengah orang tu garu merah sangat. Pergi kat doktor kata tak ada apa-apa masalah kulit. Tapi tuan-tuan kena pergi dulu kepada pakar skin, pakar kulit. Kalau doktor kata tak ada masalah awak ni, tak ada alergi awak ni. Takut kita ni alergi. Waktu duk kata kencing, siang kencing. Jing duk suka gelak. Dia sakit sendiri. Dia alergik tu kata kat orang. Jadi, kita dah pergi perubatan ponden, doktor kata tak ada penyakit, kulit okey, tak ada alergi apa semua. Tiba-tiba mari gatal. Cuma kita boleh tengok atau kena pasti tanda-tanda gatal ataupun penyakit datang daripada gangguan. Antaranya dia tidak ada sebarang faktor. Kalau alergik mungkin sebab makanan, mungkin sebab bentuk sabun tak sesuai, yang kita guna air tak sesuai dengan kita. Tapi kalau gangguan dia mari pada waktu. Pukul 10 malam gatal, lepas asar sampai maghrib gatal, lepas asar lepas maghrib gatal. Ini tak gatal. Ini gangguan. Ini gangguan. Tak pergi ke pusat rawatan moden pun, tak pergi hospital pun, kita boleh kata ini gangguan. Kadang-kadang saya sebut jelas-jelas lah tuan-tuan sebab ada setengah orang dia tak berapa faham. Dia tak berapa, bukan tak berapa faham, dia buat tak faham. Dia buat tak faham tu sebab jin kata, tak. Sebab jin tahu. Pakai sabun ni mungkin lupa aku. Begitu ya. Daripada, okey, so terima kasih semua yang komen, suara tak jelas, kata Syahrum bunyi macam jauh dan sebagainya. Maaf, saya kira malam ni dah agak panjang. 1 jam sekali dengan kita punya bacaan apa semua tadi. Saya ucap terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah yang memberikan komitmen, yang memberikan komen, yang memberikan penyertaan kepada malam ini. Dan insya-Allah lain-lain soalan, lain-lain pertanyaan yang tuan-tuan tak sempat tanya, insya-Allah saya akan baca ataupun kita bawa kepada minggu hadapan. Jadi saya kira sekadar ini saja pada malam ini. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan. Nak membeli boleh beli di Shopee, boleh beli di dalam web ikhtiarshifa.com, boleh beli dengan ejen pengedar kita yang Singapura, dapatkan daripada wakil pengedar kita di Singapura, Puan Zainab. Insya-Allah ya, kita pun post tiap-tiap hari, setiap packaging tu kita ada jaminan kalau tak sampai, kalau pecah. Tak pernah lagi tuan-tuan, kalau pecah saya immediately ganti sahaja. Tak ada sebab cuma minta gambar je sebagai bukti, kemudian kita akan berbalik. Kalau benda tak sampai, kita akan ganti balik, kita akan
satu rosak kau tak boleh pakai, semua kita akan ganti walaupun salah tu pihak kau. Korea, di packaging kita dah tampar, semua parcel kita ditulis jangan langkah, kita print sendiri, kita custom, kita dah tulis prabayar, kita double, balut pun 3 lapis, kita buat QC 1 meter, baling tak pecah. Tapi ada QC tu tuan-tuan dalam packaging saya di Ikhtiar Shifaa sangat jaga. Tapi kadang-kadang di luar kolam dah kalau depa main sepak lambung, tak boleh buat apa jugalah. Tapi sangat jarang berlaku. Sangat jarang berlaku. Jadi saya ucap terima kasih pada semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan tuan-tuan istiqamah guna, istiqamah beramal. Syarifah Nur Faiza selalu beli guna. Nah, selalu beli Ikhtiar Shifaa bagi free Koko Kulbi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga puan daripada Hanif Zaidin. Syukran jazakallah daripada Nurul Wardah. Ustaz nak tanya ikrar pemutus saka perlu dibaca setiap hari ke? Wallahu a'lam. Sebab saya tak pernah ajar lagi ikrar pemutus saka, tapi ada pada setengah-setengah dan juga dalam ilmu. Cuma ikrar putus dia wallahu a'lam. Kena beramal lah. Nanti kita bawa ke lain kali ya. Sebab ini benda yang agak tanya dan saya tak pasti. Kalau Nurul Wardah ni pelatih pusat rawatan, bawa dalam kuliah lanjutan. Tanya dalam kuliah lanjutan nanti tanya Ustaz, apa lengkuah ni guna untuk apa, Ustaz kulit delima ni guna untuk apa, Ustaz kunyit putih guna untuk apa, Ustaz apa daun sirih guna untuk apa, Ustaz kacang botol nak guna macam mana, Ustaz rupuk sambar nak guna macam mana. Hai hak detail-detail kaedah perubatan ni dalam kuliah perubatan sekiranya tuan-tuan belajar ya. Ini kita untuk lapangan umum untuk kita bantu insya-Allah. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah. Saya ucap terima kasih banyak tuan-tuan, doakan kami Allah beri kekuatan sentiasa rohani dan juga jasmani serta minda motivasi hati dan jiwa untuk sentiasa istiqamah bantu orang-orang yang memerlukan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.